Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab masa dan waktu. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah, sebelum kita mula belajar, hari ini Cikgu nak bagi tips bagaimanakah teknik belajar yang betul. Pertama, kamu mesti buat nota ringkas kamu sendiri. Baca buku dan buat nota sendiri. Nota itu adalah nota yang kamu sendiri faham. Jangan ambil daripada mana-mana buku. Okey, untuk lebih faham apa yang kamu baca tadi, kamu boleh lukis peta minda untuk mengulang kaji ataupun mempelajari tajuk-tajuk yang baru. Yang ketiga, wujudkan kata kunci. Kata kunci adalah keyword, kata-kata yang kamu perlu masukkan untuk menjawab soalan, especially dalam subjek sains dan matematik. Untuk sains dan matematik, kamu perlu buat banyak latihan. Dan tak perlu tunggu cikgu atau ibu bapa kamu untuk semak. Kamu boleh semak sendiri jawapan kamu berdasarkan contoh yang diberi ataupun jawapan yang dikepilkan bersama buku. Baiklah, mula-mula kamu kena tahu hubungan antara masa dan waktu. Cikgu percaya kamu dah belajar ni semasa kamu darjah 5. Okey. Satu hari bersamaan dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 minit, 1 minit sama dengan 60 saat, 1 jam sama dengan 3,600 saat. Macam mana kamu dapat? 60 saat darab dengan 60 minit, kamu dapat 3,600 saat. 1 minit sama dengan 7 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Satu bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Satu tahun ada 52 minggu. Satu tahun ada 365 hari. Tetapi setiap 4 tahun kita akan ada tahun lompat. Dan bulan Februari daripada kalau tahun biasa kita ada 28 hari. Tapi pada tahun lompat kita akan ada 366 hari. Satu dekad sama dengan 10 tahun. Jadi satu abad ada 10 dekad bersamaan dengan 100 tahun. Kalau soalan beri 1/4 tahun ataupun suku tahun, maksudnya ia bersamaan dengan 3 bulan. Setengah tahun sama dengan 6 bulan. 3/4 tahun sama dengan 9 bulan. Manakala jam pula, kalau 1/5 jam, 1 jam ada 60 minit. Jadi 60 minit kamu bahagi dengan 5, kamu dapat 12 minit. Kalau suku jam sama dengan 15 minit, 1/3 jam sama dengan 20 minit, setengah jam sama dengan 30 minit, 3/4 jam sama dengan 45 minit. Ini cikgu dah buat ringkasan. Macam mana kamu nak hubungkan antara minggu, hari, jam, minit dan saat. Untuk pergi ke unit yang lebih kecil, kamu kena darab. Dan daripada saat ke minggu, kamu kena bahagi. Dari abad ke dekad, abad yang paling besar sekali, unit paling besar, ke bulan, kamu kena darabkan. Daripada bulan ke tahun ke dekad dan ke abad, kamu kena bahagi. Dalam masa, ada dua sistem, iaitu sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Sistem 24 jam, bagaimana cara untuk membaca dan menulis? Ia ditulis dalam 4 digit. Dan sifar diletakkan di hadapan digit jika perlu. Contoh dekat sini diberi jam 1.35. Jadi cara sebutnya jam 1.35. Disebabkan ia mesti ditulis 4 digit, kamu kena tambahkan sifar di hadapan. 2 digit pertama adalah mewakili jam dan 2 digit terakhir mewakili minit. Sistem 24 jam adalah waktu dari jam 00.00 iaitu 12.30 malam hinggalah jam 24. Jadual ni menunjukkan
Contoh pertukaran sistem 12 jam kepada 24 jam. Okey, daripada pukul 1 pagi sehinggalah 12 tengah hari, sistem 24 jam masih sama. Okey, yang berbeza apabila kita masuk ke petang, PM. PM, kalau senang nak ingat, adalah petang dan malam. AM adalah siang. Pagi Jadi pukul 1 petang, macam mana kamu nak buat? 12 kamu tambahkan dengan 1, kamu akan dapat jam 13 sifa. Okey, ini termasuklah nombor-nombor yang lain. Contohnya, kalau pukul 8 malam, 12 campur 8 kamu akan dapat jam 20 sifa. Okey, dan ia akan berakhir pada pukul 12 tengah malam, iaitu jam 24 sifa ataupun jam sifa. Okey, ini menunjukkan bila kita perlu menggunakan AM dan PM. AM maksud dia pagi, bermula daripada pukul 12 tengah malam sehinggalah pukul 11.59 pagi. Bila dah masuk tengah hari, 12 tengah hari, kita dah panggil 12 PM. Okey, 12 tengah hari, 1 tengah hari, lepas tu 2 petang sampai ke tengah malam kita dah gunakan PM. 12 AM. Okey, 11.59 yang terakhirlah kita guna AM. Okey, bagaimana nak tukar waktu sistem 12 jam kepada 24 jam? Mula-mula kita kena buangkan tanda titik bertindih ni dan mesti dalam 4 digit. Okey, jika waktu sebelum 12 tengah hari, kita hanya perlu tambah kosong di hadapan jika perlu. Contohnya kalau pukul 3.45 pagi, kalau kita tukarkan kepada 24 jam, kita akan sebut jam 3.45. Oleh kerana 3.45 ada 3 digit sahaja, oleh itu kita kena tambah sifar di hadapan. Okey, kalau pukul 10.30 pagi, jam 10.30, maka kita tak perlu tambah sifar di hadapannya. Baiklah, jika waktu selepas 12 tengah hari, kita hanya perlu ambilkan waktu dalam sistem 12 jam itu, kita tambahkan kepada 12. Okey, tambah 12 pada waktu tersebut. Contohnya pada pukul 2.30 petang, 2.30 tambah dengan 12, kita akan dapat jam 14.30. Apabila kita tukarkan kepada sistem 12 jam, ia adalah pukul berapa ni? Pukul 2.30 petang. Okey, 2.30 petang apabila ditukarkan kepada sistem 24 jam, ia akan menjadi jam 14.30. Kalau 10.30 PM, 10.30 malam, kita perlu tambahkan 12 dan jawapannya akan jadi jam 22.30. Baiklah, untuk mencari tempoh masa, kita perlu tahu masa bermulanya sesuatu kejadian dan masa tamatnya sesuatu kejadian. Okey, juga kita perlu tahu masa sesuatu perjalanan itu bermula ataupun bila dia bertolak dan bilakah masa yang dia sampai di destinasi. Jadi untuk lebih mudah, saya lebih suka gunakan sistem 24 jam supaya kita dapat mengira berapa jam dan berapa minit tempoh masa dengan lebih efisien. Okay, untuk contoh ini, diberi masa bermula adalah pada pukul 8.30 AM, 8.30 pagi pada hari Isnin dan tamat pada pukul 3.45 petang pada hari yang sama. Jadi, kita kena cari tempoh masa. Okey. Jadi, jika kamu perhatikan, waktu yang diberi adalah dalam bentuk sistem 12 jam. Tukarkan masa yang diberi kepada sistem 24 jam. Jadi, masa bermula adalah 8.30, sifar 8.30 dan tamat pada pukul 3.45 petang. Jika kamu nak tukarkan kepada sistem 24 jam, kamu kena tambah 12. Jadi, dia akan menjadi
15.45. Untuk mencari tempoh masa, masa tamat perlu ditolak dengan masa bermula. Jadi 15.45 tolak 8.30, kamu akan dapat 7.15. Jadi dua digit yang di belakang adalah mewakili minit dan dua digit di depan mewakili jam. Jawapannya 7 jam 15 minit. Okey, contoh kedua pula. Masa bermula adalah pada pukul 11.30 pagi Isnin dan tamat pada pukul 1.10 petang pada hari yang sama juga. Jadi, tukarkan kedua-dua waktu tersebut kepada sistem 24 jam. Jadi, pukul 11.30 pagi akan menjadi 11.30. Waktu tamat akan menjadi 13.10. Jadi, 13.10 tolak dengan 11.30. Okay, 10 tolak 30 tak boleh. Jadi, kita perlu pinjam 1 jam daripada 13 jam ni. Sebab tu saya potong 13 jam menjadi 12 jam. Dekat 10 minit ni, kamu kena tambah dengan 60 minit kerana bila kita pinjam 1 jam mewakili 30 minit, 60 minit. Jadi, 60 minit tambah dengan 10 minit, kamu akan dapat 70 minit. 70 tolak 30 dapat 40. 12 tolak 11 dapat 1. Jadi jawapannya 1 jam 40 minit. Okey, contoh ketiga pula, Encik Wan berkursus di luar negara dari 8 Januari tahun 2020 hingga 10 April 2020. Berapa lamakah dia berkursus di luar negara? Nyatakan jawapan dalam bulan dan hari. Jadi, saya ambil 8 Januari hingga 7 Februari sebagai 1 bulan. 8 Februari hingga 7 Mac sebagai 1 bulan. 8 Mac hingga 7 April sebagai 1 bulan. 8 April sehingga 10 April kamu kena kira. Okey, kalau kamu nak buat cara yang senang, 10 tolak 8 boleh. 10 tolak 8 adalah 2. Kamu kena tambah lagi 1 untuk mewakili 8 April. Okey, kalau kamu ambil tarikh, kamu tolak, kamu kena tambah lagi 1 hari. Sebab apa? Contoh kat sini 8 April hingga 10 April. 8 April 1 hari, 9 April 2 hari, 10 April 3 hari. Okey, 8 April tu mesti termasuk dalam berapa hari yang kita nak kira. Jadi, tempohnya adalah 3 bulan, 3 hari. Baiklah, contoh 4. Cik Adani bertolak dari Bangi ke Muar pada jam 11.20. Kalau 11.20 maksudnya 11.20 pagi. Tempoh perjalanannya mengambil masa 2 jam 15 minit. Cari waktu dia tiba di Muar. Jadi, 11.20 kamu tambahkan dengan 2 jam. Kamu letak kat tempat jam. 15 minit letak di 2 digit yang terakhir. 20 tambah 15 kamu dapat 35. 11 tambah dengan 2 kamu dapat 13. Jadi jam 13.35 jika ditukarkan ke dalam sistem 12 jam pukul 1.35 minit atau kamu boleh tulis juga dalam sistem 24 jam iaitu jam 13.35. Okey, baiklah. Untuk contoh kelima ini, Cik Adani bertolak dari Bangi ke Muar pada jam 14.50 iaitu 2.50 petang. Tempoh perjalanannya mengambil masa 2 jam 15 minit. Cari waktu dia tiba di Muar. Jadi, kalau kita ada waktu bermula, waktu bertolak dan kita ada tempoh perjalanan, kita boleh tahu waktu dia tiba dengan menambahkan tempoh perjalanannya dengan waktu yang dia bertolak. Jadi, dia bertolak pada pukul 14.50 tambah dengan 2 jam 15 minit. 50 tambah 15 kita dapat 65. Disebabkan 65 ni lebih daripada 60. Jadi, kita kena tambahkan 1 jam. Tolak 60 minit, jadikan dia 1 jam. 65 tolak 60 ada baki 5 minit. Jadi 14 tambah 2, 16. Kita tambah lagi 1 jam yang kita ambil daripada minit tadi. Jadi jawapannya adalah 17.05.
jam 17.05. Okey, untuk contoh ini, sebuah syarikat pembinaan membina sebuah kompleks membeli belah bermula pada 13 September 2020. Tempoh pembinaan mengambil masa selama 2 tahun 8 bulan 10 hari. Jadi, bilakah kompleks itu akan siap? Okey, untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu bahagikan information yang dia bagi, maklumat yang dia bagi kepada 3 baris. Tahun, bulan dan hari. Jadi kita mulakan dengan hari 13 September dia mula. So saya tulis 13 bulan 9 tahun 2020. Okey, tempoh 2 tahun 8 bulan dan 10 hari. Jadi 13 tambah 10 jadi 23 hari. Saya tulis di bawah 23. Okey, tarikh bermula 9 September tambah dengan 8 bulan akan jadi 17 bulan. Okey, bila lebih daripada 12 bulan, setahun 12 bulan, kita kena jadikan dia 1 tahun. Jadi kita tolak 12 bulan, baki 5 bulan. Tetapi 12 bulan tu kita jadikan 1 tahun. Kita tambah kat sini. Jadi bila 2020 kita mula, tahun mula pembinaan, tambah dengan tempoh 2 tahun jadi 2022. Tambah dengan setahun yang kita ambil daripada bulan tadi. Okey, jawapannya adalah 2023. Jadi, jawapannya, bilakah kompleks itu akan siap? Ia akan siap pada 23 Mei 2023. Okey, baiklah. Zon masa dunia. Seluruh dunia dibahagikan dengan 24 zon masa. Jadi, untuk kita tentukan masa bagi sesetengah negara, ia perlu merujuk kepada sebuah negara yang lain. Okey, untuk menentukan masa sesetengah negara, kita perlulah tahu kedudukan negara itu sama ada ia berada di sebelah timur atau barat negara yang menjadi rujukan. Lepas tu kita kena dapatkan perbezaan masa antara dua negara ini. Okey, yang perlu kamu ingat adalah jika negara itu berada di sebelah timur, tambahkan waktu dengan beza masanya. Kalau negara itu berada di sebelah barat, tolakkan beza waktu masa daripada waktu itu. Okey, di sini saya ada contoh. Okey, beza masa antara Kuala Lumpur dengan Baghdad ialah 5 jam. Okey, kita dah tahu beza masanya. Baghdad ni berada di sebelah barat Kuala Lumpur. Okey, jadi tadi saya dah cakap kalau barat kita mesti tolak. Jika waktu di Kuala Lumpur ialah pukul jam 14.00, 14.00, pukul berapakah waktu di Baghdad? Jadi, oleh kerana Baghdad terletak di sebelah barat Kuala Lumpur, kita kena tolakkan. Jadi 14.00 kita kena tolakkan dengan beza masa iaitu 5 jam. 14 tolak 5 kita dapat 9. Jadi jika waktu di Kuala Lumpur ialah 14.00, waktu di Baghdad adalah jam 9.00. Okey, contoh seterusnya, New Zealand berada di sebelah timur Seoul. Beza masa di antara dua bandar ini ialah 3 jam. Cari tarikh dan waktu di New Zealand jika waktu di Seoul ialah pukul 10.15 PM malam pada 12 Julai 2017. Okey, yang pertama kamu perlu tukarkan waktu 10 suku PM kepada sistem 24 jam. Kita dapat 22.15. Okey, beza waktu pula adalah 3 jam. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat ialah, ingat, kalau timur kita mesti tambah. Kalau barat kita mesti tolak. Okey, untuk soalan ni dia berada di sebelah timur. Jadi kamu kena tambah waktu sekarang dengan beza masa antara dua bandar tersebut 3 jam. Jadi kita dapat 25 jam 15 minit. Okey, apa maksud 25 jam ni? Dalam sistem 24 jam, maksimum nombor adalah 24. 25 maksudnya dia telah masuk ke hari berikutnya, keesokan harinya. So, waktu di
Sol ialah pukul 10 malam 12 Julai. Kalau kita masuk ke keesokan harinya, kita dah masuk ke 13 Julai. Pukul berapa kita kena tolak 25 ni dengan 24? Kita dapat 1. Jadi waktu di New Zealand ialah pukul 1.15 pagi AM pada 13 Julai 2017. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like channel cikgu ya. Bye.